Ketupong yang sedang mabuk cinta mengiyakan sahaja sebarang syarat yang dikenakan. Akhirnya, Ketupong dan Incin dinikahkan dengan penuh gilang gemilang. Burung enggang badak atau burung enggang kenyalang merupakan ikon utama Sarawak Bumi Kenyalang. Menurut istilah saintifiknya lebih dikenali sebagai Bucerus rhinoeros. Burung kenyalang mampu untuk membesar sehingga 110 hingga 127 cm dan beratnya boleh mencecah sehingga 2 hingga ke 3 kg bagi burung kenyalang dewasa. Dan kerana itulah burung kenyalang dikategorikan sebagai spesies burung enggang terbesar di dunia. Burung kenyalang banyak terdapat di Kepulauan Borneo dan spesies ini merupakan spesies burung terlindung di bawah Undang-Undang Perhilitan Malaysia. Ikon burung kenyalang ini sudah sinonim dengan Sarawak Bumi Kenyalang sehinggakan jatah negara bagi Sarawak Bumi Kenyalang juga merupakan burung kenyalang. Selain daripada itu, burung kenyalang juga merupakan salah satu burung suci bagi hampir kesemua masyarakat etnik Dayak di bumi Sarawak. Sebagai ruang informasi bagi genre cerita legenda Sarawak kali ini, Detektif Borneo Boy akan mengetengahkan satu lagi cerita legenda di dalam etnik Iban yang akan berkisarkan tentang burung suci ini. Dikaitkan bahawa beratus-ratus tahun dahulu melalui cerita lisan dari satu generasi ke generasi masyarakat Iban Sarawak, terdapat seorang pemuda Iban bernama Ketupong yang dikatakan amat handal berburu di dalam hutan, lebih-lebih lagi menggunakan sumpit. Pada suatu hari diceritakan Ketupong telah masuk ke hutan seperti biasa untuk memburu dan dia sendiri begitu pelik kerana pada hari itu kawasan hutan seperti senyap tanpa ada satu siulan daripada burung-burung seperti biasanya. Namun, kerana tidak mahu pulang dengan tangan kosong, Ketupong tetap juga berjalan-jalan meredah denai-denai hujan mencari hasil buruan. Hampir seharian dia merayu-rayu di dalam hutan. Akhirnya, Ketupong sampai ke satu anak sungai dan disitulah dia melepaskan lelah dan dahaga. Ketika hendak mencedok air untuk mencuci muka, tiba-tiba Ketupong terlihat satu kelibat burung enggang yang memerhatinya daripada jauh. Tanpa berlengah, Ketupong pun cuba mengatur langkahnya dengan berhati-hati kerana tidak mahu burung tersebut lepas lari. Setelah memastikan semuanya siaga, akhirnya Ketupong pun menyumpit burung tersebut dan ternyata sumpitannya mengena lalu jatuhlah burung tersebut ke tanah. Apabila Ketupong pasti di mana tempat jatuhnya burung enggang tersebut, tanpa berlengah lagi, Ketupong pun berlari-lari anak ke tempat tersebut. Namun, apabila Ketupong tiba, ternyata burung enggang tiada di situ. 1000 persoalan bermain di fikiran Ketupong. Apakah benar dia sudah menyumpit seekor burung enggang yang bersaiz agak besar dan mana mungkin boleh terlepas daripada matanya? Di dalam lamunan tersebut, tiba-tiba daripada arah belakangnya, Ketupong terdengar bunyi seperti seorang perempuan sedang mengadu kesakitan. Ketupong menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya Ketupong apabila ada seorang perempuan yang cantik rupa parasnya sedang mengadu kesakitan akibat disumpit. Ketupong pun mula mendekati perempuan tersebut dan berasa amat kasihan melihat adanya makhluk yang lemah sedang mengerang kesakitan. Ketupong pun mula mengambil daun-daunan di sekitar hutan tersebut untuk mengurangkan kesakitan perempuan tersebut. Kerana hari hampir senja, akhirnya Ketupong membuat keputusan untuk membawa perempuan itu pulang ke rumah panjangnya dengan izin perempuan tersebut. Di dalam perjalanan pulang itulah perempuan itu meminta Ketupong untuk tidak bertanya dari mana asal usulnya dan sebagai gantinya perempuan itu sanggup mengikut apa sahaja kemahuan Ketupong ke atasnya. Setiba di rumah panjang tempat tinggal Ketupong, tanpa berlengah, Ketupong pun memperkenalkan perempuan cantik yang bernama Incin ini kepada keluarganya yang juga merupakan keluarga tuai rumah tersebut.
Tanpa segan siloh, Ketupong juga mencurahkan rasa hatinya kepada keluarganya untuk mengambil Incin sebagai suri dalam hidupnya. Setelah mendapat persetujuan daripada keluarganya, maka bermulalah persiapan untuk majlis perkahwinan Ketupong dan Incin yang akan diadakan dengan penuh adat istiadat perkahwinan masyarakat Iban pada waktu itu. Sebelum 2 hari majlis perkahwinan mereka telah diadakan majlis melah pinang bagi Ketupong dan Incin, dan selesai istiadat itu, Incin secara berbisik telah memberitahu Ketupong bahawa dia sudi menjadi isteri Ketupong sepenuh hati, asalkan Ketupong jangan sesekali mempersoalkan apa yang dilakukan dan dari mana asal keturunannya. Ketupong yang sedang mabuk cinta mengiyakan sahaja sebarang syarat yang dikenakan. Akhirnya, Ketupong dan Incin dinikahkan dengan penuh gilang gemilang. Kedua-duanya melayari bahtera penghidupan sebagai suami isteri dengan penuh bahagia, sehinggalah 9 bulan selepas itu mereka dikurniakan dengan seorang anak lelaki yang juga merupakan pewaris generasi Ketupong dan keluarganya. Sesuatu yang pelik telah terjadi selepas saja kelahiran anak lelaki mereka, kerana Ketupong sering terserempak dengan istrinya yang amat gemar mendongak ke langit apabila menyusukan anak mereka. Perbuatan ini menimbulkan syak ke atas Ketupong sehingga membenarkan dia untuk bertanya dengan istrinya. Seringkali jawapannya hanya dengan sekutum senyuman, dan senyuman ini membuatkan Ketupong bertambah kehairanan. Di ketika itu juga, Ketupong sering terlihat istrinya menenun 2 pasang baju, dan tenunan tersebut amat baik penghasilannya. Sekali lagi Ketupong akan bertanya dengan istrinya soalan mengapa harus membuat baju tersebut dan untuk siapa. Jawapannya tetap sama, iaitu hanya dengan sekuntum senyuman. Akhirnya, akibat tidak tahan sering dilontarkan soalan demi soalan daripada suaminya, maka pada suatu hari Incin mengajak Ketupong berbual-bual mesra suami istri. Di dalam perbualan itu, Incin memperkenalkan dirinya sebagai Incin Temaga, iaitu anak perempuan kepada Dewa Singgalang Burung yang berasal daripada Kayangan. Alangkah terkejutnya Ketupong bahawa selama ini rupa-rupanya dia telah memperistrikan anak kepada Dewa Masyarakat Iban yang amat dihormati dan suci. Di kesempatan itu juga, Incin memohon kepada Ketupong untuk dia pulang menjenguk ayahandanya, Singgalang Burung, kerana beliau amat merindui kampung halaman dan keluarganya. Demi kasihnya kepada istri yang tercinta, Ketupong mengizinkan istrinya Incin untuk pulang ke Kayangan dengan syarat tidak boleh membawa anak lelaki mereka. Walaupun berat hatinya, akhirnya Incin bersetuju dengan syarat sekiranya anak mereka dan Ketupong merinduinya, hendaklah mereka memakai baju tersebut dan mereka akan mudah sampai ke Kayangan. Maka tibalah harinya Incin pun pulang ke Kayangan setelah bertukar menjadi seekor enggang yang besar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Ketupong dengan setia menanti istrinya Incin pulang ke pangkuannya. Namun hal itu tidak juga menjadi, dan di dalam kepayahan seorang ayah membesarkan seorang anak atas kehendak keluarganya, Ketupong telah berkahwin sekali lagi dengan seorang wanita di dalam komuniti rumah panjangnya. Di samping itu, Ketupong juga sudah tidak boleh menidakkan desakan daripada anak lelaki tunggalnya yang sering bertanyakan ibunya, Incin. Suatu hari, Ketupong pun memakaikan 2 helai baju yang ditinggalkan oleh Incin untuk dirinya dan anak lelakinya. Alangkah terkejutnya Ketupong apabila tidak semena-mena beliau dan anaknya boleh bertukar menjadi 2 ekor burung enggang, dan akhirnya mereka berjaya terbang ke Kayangan untuk berjumpa dengan istrinya yang tercinta. Apabila tiba di istana Kayangan, Ketupong dan anaknya telah disambut dengan penuh mesra oleh seorang yang begitu gagah perkasa, siap berpakaian pahlawan masyarakat Iban. Beliau telah memperkenalkan dirinya sebagai Singgalang Burung, Dewa Masyarakat Iban, ayahanda kepada Incin Temaga dan datuk kepada anak lelaki Ketupong. Ketupong begitu gembira kerana akhirnya beliau dapat bersuah muka dengan seorang dewa yang hanya dikenalinya melalui cerita orang tua masyarakat Iban. Ketibaan Ketupong dan anaknya akhirnya disampaikan kepada Incin Temaga, dan alangkah bahagianya Incin kerana dapat bersatu kembali dengan anaknya. Namun begitu, Incin Temaga
tidak mahu menerima Ketupong, memandangkan Ketupong suaminya sudah pun mempunyai istri yang lain di bumi. Dengan penuh hormat, Incin Temaga meminta suaminya Ketupong kembali ke bumi, yaitu ke pangkuan keluarganya, dan biarlah dia dan ayahandanya yang menjaga dan membesarkan anak lelaki mereka. Akur dengan permintaan tersebut, Ketupong kembali ke bumi dengan meninggalkan anak lelakinya bersama ibunya. Hendak dijadikan cerita, sebelum Ketupong pulang ke bumi, Singalang Burung telah meminta Ketupong untuk menghadapnya di istana di Gayangan. Di dalam pertemuan itu, Singalang Burung telah meminta Ketupong supaya jangan risau tentang anak lelakinya, kerana anak lelakinya yang juga cucu Singalang Burung akan diajar segalanya tentang kepakaran ilmu perang dan sakti-sakti warisan Singalang Burung. Singalang Burung juga meminta Ketupong untuk memperjelaskan kepada masyarakat Iban di bumi agar jangan khawatir sekiranya ada sesuatu yang berlaku, kerana sekiranya diseru, Singalang Burung akan turun ke bumi menyelamatkan masyarakat Iban di bumi nanti. Setelah segala persiapan dibuat untuk Ketupong kembali ke bumi, akhirnya Ketupong pun kembali terbang ke bumi dengan meninggalkan anak lelakinya bersama ibunya. Apabila Ketupong tiba di rumah panjangnya, Ketupong juga telah memanjangkan pesanan daripada Singalang Burung kepada semua masyarakat Iban di bumi. Dan sejak daripada itu diceritakan bahawa masyarakat Iban di bumi sering memohon semangat Singalang Burung mengungkai permasalahan mereka, dan seperti dijanjikan, Singalang Burung sentiasa memberikan keutamaannya kepada masyarakat Iban di bumi. Inilah satu cerita legenda tentang satu burung suci, yaitu burung kenyalang di dalam masyarakat Iban yang merupakan salah satu kaum yang dominan di Sarawak Bumi Kenyalang. Mungkin versi cerita legenda ini mempunyai banyak penceritaannya, memandangkan ianya merupakan sastra lisan komuniti Dayak Sarawak yang pelbagai dan ianya diperturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan hikayat ini merupakan salah satu daripada versi ceritanya. Kita sebagai rakyat Malaysia, tidak kira apa bangsa dan agama sekalipun, harus memartabatkan dan menjaga keunikan dan daya mampu hidup bagi spesies burung enggang kenyalang ini daripada tiada lagi habitatnya di dunia ini. Memandangkan musuh utama burung enggang kenyalang adalah sikap dan kerakusan manusia memusnahkan habitatnya serta membunuhnya untuk tujuan perhiasan, terutama untuk paruh dan bulunya. Sayangilah burung kenyalang kerana ianya adalah ikon burung kebangsaan orang Sarawak. Sesungguhnya Sarawak Bumi Kenyalang tidak pernah kurang dengan sastra rakyatnya yang seharusnya dimartabatkan buat pengetahuan dan pedoman generasi yang mendatang. Burung kenyalang terbang melayang di tepi kali. Tiada salah sayang menyayang, semoga hidup terus diberkati. Sekian, salam hormat.